Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul, bagaimana kita mula pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita berhenti bulan lepas pada hadis yang tentang seorang lelaki, dia bawa seorang perempuan daripada Bani Tamim kan, kita ingat tak? Yang apa? Dia perempuan tu tahan dia, minta tolong dia bawa Sa'd pergi jumpa Rasulullah. Masa bila masuk jumpa Rasulullah tu, kemudian bila dia adukan masalah dia, rupanya dia dengan perempuan tu tak sebenarnya kaum dia pun tak setuju. Lebih tu. Saya ulang sikit insya-Allah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cerita tentang Zaid bin Al-Qubab, menurut kami disebut satu-satu. Ibnu Yazid Al-Bakri dia bercerita, aku pergi mengadukan tentang Al-A'la bin Al-Hadrami kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba aku berjumpa dengan seorang wanita tua dari Bani Tamim. Dia berkata, wahai Abdullah, aku punya keperluan kepada Rasulullah SAW. Apakah anda mahu menyampaikan keperluan itu kepada baginda? Contoh tu kita contoh dah lepas. Satu orang tua minta dia bawa dia, Yazid Al-Bakri ni bawa dia pergi jumpa Rasulullah. Bila sampai jumpa Rasulullah, nak adukan masalah masing-masing. Rupanya perempuan ini nak adukan masalah perselisihan dia dengan kaum dia ni. Maka dia kata apa? Saya berhenti kat sini. Setelah mendengar perkataanku tadi, wanita tadi itu menjadi tidak tenang dan yang duduknya rasa fanatik terhadap keluarga dan golongannya lalu timbul. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, apakah ini? Aku menyahut seraya berkata, ya Rasulullah, aku yang bawa wanita ini kemari. Aku tidak menduga ternyata dia ada pemusuhan denganku. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya, semoga aku tidak menjadi seperti utusan kaum Ad. Kita berhenti yang tu. Maka Nabi tanya, sememangnya apa yang terjadi kepada utusan kaum Ad? Kita berhenti yang tu kan. Baik. Maka cerita Yazid Al-Bakri ni, dia kata saya yang bawa makcik ni mai. Dia nak kata nak jumpa dengan Nabi. Bila masuk jumpa dengan Nabi, saya memang on the way nak pergi jumpa Nabi. Baik, tak apa. Hadis ni kita boleh ambil satu pengajaran di sisi yang lain. Hadis ni sebenarnya awal tu dia nak cerita asbab nuzul, sebab berurut hadis ni. Maka dia ceritalah macam ni. Hadis yang kita bincang ni, dia nak cerita pasal kaum Ad yang pergi minta doa kat Mekah tu. Yang tu sebenarnya. Tapi Ibn Katsir bawa mai satu hadis yang lain, nak bagi tahu apakah riwayat yang lain yang cerita tentang hadis ni juga. Tu nak bagi tahu kuat tak kuat tu. Ibn Katsir dia punya manhaj. Bila datang satu-satu peristiwa, datang satu-satu hadis, kalau dapat hadis-hadis yang lain untuk menyokong hadis tu, dia akan buat. Dalam istilah hadis kita panggil dia sebagai mutaba'ah, ataupun satu lagi sebut sebagai syawahid. Imam Bukhari sendiri duk buat dalam Sahih Bukhari hadis-hadis yang dia masukkan sebagai mutaba'ah. Dan kadang-kadang hadis mutaba'ah ni setengah orang menilai, dia kata ini tak sahih, ini daif. Ya, tetapi Imam Bukhari dah masukkan dah hadis sahih depan tu. Yang dia masukkan kalaulah daif sebagai mutaba'ah, nak sokong yang sahih tu. Itu istilah teknikal dalam hadis. Jadi itu juga Ibn Katsir buat. Dia masuk hadis-hadis banyak ni. Poin dia nak cerita pasal yang cerita pasal 70 orang pergi Mekah doa dekat Allah Ta'ala, kemudian diperlihatkan 3 warna awan. Cerita tu betul. Yang tu poin dia. Itu manhaj dia, metodologi dia nak bagi tahu cerita tu betul. Ini bukti dia. Ini riwayat 1, ini riwayat 2. Ni riwayat ni dia umai. Maka tapi daripada riwayat ni juga kita boleh ambil satu pengajaran yang lain. Yang mana selepas Yazid Al-Bakri tu dia kata aku jumpa Rasulullah, aku kerja aku cuma bawa makcik itu saja. Dia minta tolong bawa saya. Bila sampai jumpa Nabi, aku adukan masalah aku. Dia pun ada masalah dia nak adu. Tetapi elok-elok aku adukan masalah aku, rupanya masalah aku ni clash dengan keturunan dia. Masalah sempadan macam tu lah. Maka tiba-tiba makcik tadi ni yang aku duk bawa selama ni tu, aku tolong dia tu, dia serang aku. Dia siap menyerit kan, sebut dalam ni kata apa?
Wanita tadi itu menjadi tidak tenang. Duduknya rasa fanatik terhadap keluarga dan golongannya timbul. Dia jadi tak tahu duduk. Dia jadi maki pula aku ni, Yazid Al-Bakri ni. Maka dia kata, aku yang bawa dia ya Rasulullah. Tiba-tiba dia jadi lagu ni. Ya Rasulullah, aku yang bawa wanita ini kemari. Aku tidak menduga ternyata dia ini ada permusuhan denganku. Seperti mana yang berlaku hari inilah, di mana tempat dan bagaimana ruang pun. Kadang-kadang orang tu kita percaya kepada dia, kita berikan amanah kepada dia, kita nurture dia, kita didik dia. Rupanya at the end of the day dia lawan kita balik, dia khianat kita balik. Dia rupanya orang kata apa, duri dalam daging ataupun api dalam sekam. Berlaku tak? Berlaku hari ni banyak. Tetapi kebanyakan yang berlaku hari ni dalam arena politik lah. Ya, kadang-kadang tak tahulah, kita tak kata siapa betul siapa salah. Tapi berlaku, memang berlaku. No? Sebab tu Yazid Al-Bakri kata, tak sangka aku yang bawa dia sampai ke tahap ni. Rupanya dalam diam dia ada plan untuk nak jatuhkan aku balik, nak lawan dengan aku balik. Baik. Kita tak tanya pula lah Yazid ni parti apa. Dia cerita pasal bab lain lah ni. Cuma nak beritahu ada orang macam tu. Nah, kita tolong dia, rupanya kita penat dia, dan dia naik, dia nak berjatuh, kita balik. Dulu tuan-tuan, dalam tamadun, setengah buku dia eja Mughal, setengah buku dia eja Mongol, setengah buku disebut Mongol. Mungkin dia ambil pada perkataan Arab, mim ra alif lam tu, Mughal, Mongol. Kerajaan Islam di India. Dulu yang terkenal nama dia Syekh Akbar. Syekh Akbar ni, dia pemerintah Islam di India. Dia buat satu sistem dalam kerajaan Islam India. Sistem disebut sebagai Din Ilahi. Din Ilahi ni rupanya satu dewan perbincangan semua agama. Kira menteri di Jabatan Perdana Menteri yang portfolio agama tu bukan Islam saja. Agama Hindu pun ada, agama-agama pagan pun ada. Yang Syekh Akbar ni letak semua setaraf. Walaupun dia Islam, tetapi demi nak menjaga keharmonian dengan kaum lain, dia putuskan semua sama. Maksudnya plural dah ada dalam satu. Istilah tu digunakan pakai dalam kerajaan Mongol di India, Din Ilahi. Maka apa lagi yang dia buat? Cukai jizyah yang dikenakan kepada orang kafir zimmi yang duduk dalam negara Islam di India masa tu, sepatutnya kena jizyah, tapi dia tak bagi. Semua bayar cukai sama, semua kena sama adil. Maka orang India, Hindu masa tu suka dekat dia lah. Tetapi orang Islam rasa tertekan. Pasal apa dia buat macam ni? Meskipun dia baik, tapi tak kena lah. Sampai you nak kena pluralisme macam ni kan. Habis zaman dia main satu zaman saya tak ingat, 3-4 orang anak. Lepas tu dia main zaman Shah Jahan. Shah Jahan ni cicit dah kepada dia. Selepas dia tu Humayun, Pak Humayun tu Shah Jahan. Shah Jahan tu, tak silap saya dia cicit ataupun cucu lah kepada Shah Akbar ni. Dia dikatakan Shah Jahan ini dia soleh, tetapi soleh tapi nak kata macam mana, kecintaan dia kepada isteri dia tu, Mumtaz kan nama kan, Mumtaz Mahal kan nama dia, nama betul dia. Terlalu asyik sampai tahap urusan negara pun dia bukan dia abaikan, tapi tak berapa jaga macam Tok Wan dia dulu ni. Duk kadut dengan bini, ada juga lagu tu pun Islam dia. Sampai satu tahap bila Shah Jahan ini mati, dia tinggalkan anak 10 orang, 6 orang lelaki, 4 orang perempuan. Salah seorang anak dia tu nama Aurangzeb. Ada orang eja Aurangzeb, GRZEB. Tapi senang sebut Aurangzeb lah. Aurangzeb tu terkenal tuan. Dia yang karang satu kitab. Nanti saya cerita kitab tu. Aurangzeb ni India tetapi Islam. Dia anak Shah Jahan. Allahu Akbar. Alim, soleh, kuat. Dia ni mengembalikan kegemilangan India zaman Asoka. Tapi Asoka Hindu lah, dia Islam. Nak habaq kata dia Asoka versi Islam. Dia menundukkan sampai kerajaan sampai pergi ke Bangladesh, buka, dan semuanya diislamkan. Cukai jizyah dinaikkan balik. Dia menghapuskan Din Ilahi yang moyang dia buat itu. Di samping itu dia tak tekan orang bangsa Hindu di India. Islam dipelihara. Banyak yang dia buat. Salah satu yang saya tersentuh dengan Aurangzeb ini, dia buat satu kitab sampai hari ni ada. Bukan dia tulis, tapi dia yang mendanai, sponsor, funder kepada usaha untuk kitab itu. Kitab tu disebut sebagai Fatwa Alamgiri. Tuan-tuan cari sampai sekarang ada kitab tu, orang tahqiq balik. Fatwa Alamgiri ni kitab fiqh mazhab Hanafi. Dia yang fund projek tu.
Ulama tak silap saya 500 orang ulama dan memakan masa puluhan tahun. Kalau saya tak silap, kalau saya silap belasan tahun. Memang lama. Untuk hasilkan satu kod kitab berdasarkan hukum fiqh dalam pentadbiran kepada negara dan kemaslahatan. Cukup menarik lah fatwa Alamgiri ni sampai sekarang ada. Dia yang funda benda tu. Nak kisah mazhab Hanafi lah di India masa tu kan. Dia panggil ulama-ulama duduk bincang, para hakim duduk bincang, para intelektual duduk bincang, hasilkan fatwa Alamgiri. Ini Aurangzeb jasa dah begitu besar kepada dunia keislaman. Ketika mana hadis telah kurang dibicarakan di dalam dunia Arab masa tu, India lah negara yang mengangkat balik martabat hadis. Sebab tu sampai sekarang pun orang nak kuat hadis ni dia pergi di India. Nah, peranan-peranan apa Maulana Zakaria, Syekh Waliullah semua tu kan, mengangkat balik hadis. Tapi Aurangzeb ni tuan baca sejarah dia, seronoklah. Nah, kehebatan dia, kewarokan dia bila dia mati tu dia cuma meninggalkan beberapa ringgit saja. Pasal kita selalu bila kita cerita tentang pemerintah Islam yang hebat ni, kita sebut tentang pemerintah Arab kan. Sengaja saya bawa malam ni tentang pemerintah di India. Tapi itu pun dia dikhianati oleh orang yang dia bawa selama ini tu, yang dia percayai. Itu yang saya nak gelik yang ni tu. Nah, tapi orang sebaik dia pun akhirnya dikhianati juga. Aurangzeb tu cari. Fatwa Alamgiri, satu kitab yang menarik lah, perbahasan fiqh tentang kenegaraan, tentang kemaslahatan, tentang ibadat yang lengkap, ensiklopedia lah dalam tu. Hari ni kalau orang merujuk kepada sistem-sistem pemerintahan, orang baca Mawardi, Ahkam Sultaniyat kan, boleh juga. Dulu pemerintah Islam di Aceh, di Melaka, mereka semua baca kitab tentang kesultanan ini. Saya tak ingat satu nama kitab tu. Semua orang ada. Dipertemui kitab tu di tanah Indonesia. Satu kitab tu tak ingat nama kitab tu. Nasihatul Muluk. Semua orang ada. Sultan-sultan pakat ada. Yang diperjumpa di Indonesia tu, dekat depan, bukan surat depan kitab tu, masih lagi ada tulisan bekas dia buat pentarihan balik. Tulisan tu bila dia baca balik, dia tulis apa? Sahibul kitab, tuan kepada kitab, ataupun tuan kitab ni, orang yang baca kitab ni Sultan Malikul Zahir. Sumatera kau Malikul Zahir ni. Wah, hebat. Yang maknanya Sultan Melayu dulu baca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab siasah, kitab-kitab pentadbiran, kitab-kitab karangan ulama, nak in order for them to govern dia punya government itu well. Itu hebatlah. Bagi saya cukup hebatlah bila pemerintah itu seorang pembaca. Hebatlah. Kita sekarang ada Sultan Nazrin yang kita dah tengok di TV, yang dia ada pustakaan dia sendiri kan. Dia suka membaca. Seronoklah tengok pasal dahulunya pemerintah itu berjaya kerana kecintaan mereka kepada ilmu, kecintaan mereka kepada kitab dan sebagainya. Umar Abdul Aziz, dialah yang mencetuskan idea pembukuan balik hadis secara rasmi. Sebelum tu dah ada tabi'in yang buat, tetapi yang mencetuskan pembukuan secara rasmi Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia utuskan seorang lelaki untuk buat, saya lupa nama, Imam Abu Bakar. Kemudian Imam tak sempat siapkan, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri sambung untuk usaha tadwin itu, kumpulan hadis tu balik. Lepas tu dikembangkan sampai zaman Imam Bukhari dah kemas dah lah. Sampai hari ni alhamdulillah hadis dah sampai kat kita, sempurna dah dia, dah terselamat dalam buku dah. Kalaulah tidak ada campur tangan pemerintah dalam kerja-kerja macam ni, kita bimbang sumber Islam ini tak terpelihara. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala akan hadirkan pada setiap zaman kelumpangan dan kekeringan itu, Allah Ta'ala akan angkat pemimpin-pemimpin yang layak bangkit dalam era itu untuk menstabilkan balik keadaan, untuk mententeramkan balik keadaan. Selalunya begitulah di mana dan bila pun. Kita baca sejarah Umar Abdul Aziz ketika mana Umayyah hampir jatuh, 99 Hijrah dia naik, selamat Umayyah masa tu. Kita baca sejarah tentang Andalusia yang mana hampir jatuh dah Andalusia masa tu, pemerintahan yang tak adil, yang tak cekap, yang masa tu depa rajin duk menyanyi, depa terpengaruh dengan Ziriah dan sebagainya. Allah Taala hadirkan Abdul Rahman An-Nasir, satu raja Cordova yang begitu adil, begitu warak, yang selamatlah Cordova selepas itu. Banyak tuan-tuan, banyak. Di India pun hampir lenyaplah kerajaan India, Islam di India. Allah Ta'ala hadirkan Aurangzeb untuk meniupkan balik kekuatan Islam di bumi India. Tapi lepas pada tu habis dah lah.
Ya, sekarang tuan-tuan tengoklah apa jadi kepada orang Islam kita di benua India, di bumi India. Kita pun mengharapkan begitulah di Malaysia pun, agar yang dinaikkan itu orang yang benar-benar layak, orang yang benar-benar dapat mententerapkan keadaan, orang yang menjadi rahmat lah, menjadi betul-betul rahmat. Saya tak kata dia tu rahmat, tapi kita harapkan orang-orang yang dinaikkan dalam era kita ini, dalam era fitnah, dalam era kecelaruan ini, mudah-mudahan orang itu orang yang paling layak lah, agar menjadi rahmat dan menstabilkan balik kekacauan yang sedang berlaku dalam negara ni. Tadi saya bincang dengan seorang kawan, dia profession dia bidang saham, dia remiser. Dia cerita jatuh lagi hari ni dia kata. Pasal dia berkait dengan coronavirus, dia berkait dengan isu Rusia dengan Saudi punya kes minyak tu. Yang Saudi dia nak tambat minyak tu kan. Rusia tak mau, Rusia dia nak jual juga. Maka bila Rusia nak jual juga, Saudi pun buka juga. Ini kawan saya cerita lah dari sudut perspektif saham ni. Maka itu yang jadi minyak jadi tak balance dah lah, jadi terlalu murah tu. Bila terlalu murah, kita yang penjual minyak pun affected juga. No? Hari ni dua terlalu murah Tuhan buat. Benda apa? Satu minyak, satu ikan terbenung. Sekilo 5 upang tuan lah ni. No, saya tengok saya jadi risau. Tak tahu ni hati sendiri je lah. Bila Tuhan limpahkan, muntahkan hasil laut ni terlalu banyak, saya duk main satu perasaan yang pasal apa kau dah keluar ambil dari laut ni. Saya jadi satu perasaan yang takut tu. Ya, jadi untuk para nelayan ni, Tuhan duk bagi siap-siap ni awal-awal ni, simpan. Ikut nasihat Nabi Yusuf. Dapat untung ni simpan dulu, jangan duk horor lagi. Takut ke depan ikut-ikut dia mai tak boleh turun ke laut ke jadi apa-apa ke kan. Lah simpan dulu. Takutlah tuan-tuan. Apa saja Tuhan bagi ni peringatan daripada dia. Nabi Yusuf ajak kita dalam Quran kan. Datang tahun yang subur, menyimpanlah. Ya, kalau tak mau makan, simpanlah, fazaru fi sumbuli, simpan di tangkainya, sebab kita akan pakai nanti. Jadi bila tengok, saya pergi Kuala Muda waktu tu, tengok terlalu banyak sampai geng-geng nelayan pun jadi heran. Dia kata tu dia kata banyak sungguh, sampai jadi pening. Saya baca di Facebook tu sampai dia kata tolonglah mai beli, sampai tak tahu nak buat apa, banyak sangat. Sampai tahu tu satu perasaan seronok, satu perasaan dah jadi takut dah. Tak tahulah sebab apa saya jadi takut. Takut jadi khurafat pula. Tapi hati sendiri rasa macam Tuhan bagi ni untung ni simpan. Takut ke depan nak jadi apa-apa ni kan. Tak tahulah, tapi tak salah menyimpan kan. Baik. Saya sambunglah insya-Allah. Lah takut macam-macam duduk main virus ni, dia mana ada musuh yang paling bahaya dalam dunia melainkan musuh yang kita tak nampak dia, tak tahu cara dia bekerja, tak tahu macam mana dia merebak, tak tahu macam mana dia hilang. Sekarang kita berhadapan dengan musuh tu, coronavirus tu. Tak tahu dia transmit macam mana, tak tahu dia main kod mana, tak tahu dia nak hilang macam mana, tak tahulah dia duduk dalam badan tu ada tu macam mana. Orang tu simptom demam, ada orang yang tak demam tapi dia pembawa simptom. Wish, tuan-tuan, kita berhadapan dengan bahaya di mana-mana tak tahu. Kita jadi berprasangka dengan orang tu, orang demam. Saya demam ni. Saya demam hari ni. Tapi sampai jadi takut nak pergi klinik. Saya kalau pergi klinik lagi dia tahan kuarantin pula. Ya betul coronavirus ke apa kan. Jadi lagu tu pula fikir. Jadi hidup dalam ketakutan. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Taala agar kita keluarlah daripada kecelaruan ini, kefitnahan ini. Mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan kita jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang baik, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sambung. Tuan-tuan, maka laki tu kata kat Rasulullah, Yazid Al-Bakri ni kata, Yazid Al-Bakri macam nama menteri agama baru Zulkifli Al-Bakri kan. Okeylah, ambil orang akademik. Ya Rasulullah, aku yang bawa dia kemari. Aku tidak menduga ternyata makcik ini dia ada permusuhan denganku. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya, semoga aku tidak menjadi seperti utusan kaum Ad. Itu poin dia tu. Nak ambil yang tu sebenarnya tu. Ibn Katsir ambil cerita ni, nak ambil yang poin yang ujung tu. Aku tak mau jadi macam utusan kaum Ad. Orang yang kaum Ad utuskan, wakil rakyat. Wakil rakyat tu sama lah ni. Sebab kaum Ad umpun duit bagi bekal kepada 70 orang kaum Ad ini pi Mekah doa sat kat kami. Sebab masa tu kaum Ad depa tengah mengalami kemarau selama 3 tahun. Tak tahu nak doa lagu mana dah. Bukan tak tahu, tak mau doa sebab sebelum tu belagak sangat. Depa kata kat Nabi Hud, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lagi kuat daripada kami? Bila Nabi Hud suruh tunduk kepada Allah, tak mau tunduk. Dia kata depa lagi kuat pada Allah.
Bila Allah Ta'ala bagi kemarau 3 tahun, mereka jadi malu sendiri, nak doa pun tak erti, nak doa pun tak mau, maka dia bagi duit, upah orang lain doa untuk dia. Valid doa. Ada orang zaman tu. Dan dia perhimpun duit, cari the best man, 70 orang untuk pi doa dekat mana? The best places, the best place, Mekah. Makna kepercayaan terhadap Mekah itu sebagai tempat yang suci dan makbulnya doa dah ada zaman tu, meskipun dia pun bukan Islam. Maka dia hantarlah 70 orang ini sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat lah, no? Utusan ni pi doa sat di sana dengan duit rakyat kaum Ad ini, pi sat buat kerja untuk kami. Apa jadi? Itu yang Yazid Al-Bakri kata, saya tak mau jadi macam mereka. Maka Nabi bila dengar macam tu, Nabi tanya, sememangnya apa yang terjadi dengan kaum Ad? Nabi tahu dah, tapi Nabi nak tengok umat dia ni, Yazid ni, dia tahu tak cerita ni? Dia ada study tak? Dia ada homework tak? Kau dia dengar cerita pada orang tua dulu ke, gimana ke kan, ngaji mana-mana ke. Maka Nabi nak tanya, siapa hang kata macam tu? Siapa cik bagi tahu yang cik tak mau jadi macam utusan kaum Ad? Pasal apa sebenarnya? Apa jadi kat kaum Ad tu? Nabi tahu dah, tapi Nabi nak tengok dia nak kata apa. Maka tanya baginda, sememangnya apa yang terjadi dengan utusan kaum Ad itu? Maka tanya baginda, sekalipun baginda adalah orang yang lebih tahu. Nampak dia kata, kasih kata memang Nabi dah tahu dah, ya, dia lebih tahu tentang kes utusan kaum Ad yang sebenarnya. Tetapi baginda memberi kesempatan kepadaku untuk melanjutkan perbicaraan. Aku pun berkata, Yazid Al-Bakri kata, mestilah Nabi lagi tahu, tapi tengok Nabi buka ruang. Nabi nak dengar pendapat, Nabi nak dengar cerita umat dia ni. Nabi tak menutup ruang untuk dia his ummah to voice out apa yang dalam knowledge dia. Itu Rasulullah SAW. Sebab tu dalam Syama'il Muhammadiyah sebut, para sahabat riwayat kata, bila kami duduk dengan Nabi, katalah 10 orang duduk dengan Nabi, 10 itu akan rasa yang Nabi paling layan dia. Nabi paling layan sekali dekat majlis itu dia. Yang satu rasa macam tu, yang nombor 2 rasa macam tu, sahabat nombor 3 rasa macam tu, 10 orang rasa, hai, dalam majlis ni Nabi paling pandang kat aku lah. Nampak Nabi paling entertain aku ni. Padahal nombor 2 rasa aku tu kan, nombor 3 rasa aku tu juga. Sampai tak tu Nabi punya jaga setiap hati para sahabat ni. Kita nak buat lagu tu tak reti tu tuan-tuan. Saya bila saya ceramah tempat yang beluah orang ramai, kalau kita jenis tengok satu sudut ya, terlupa nak pandang sudut belah ni. Bila habis kuliah saya fikir, kesiannya tak beralih belah ni. Tak teringat kan? Tapi Rasulullah dia ingat tu, dia ingat sentiasa nak jaga hati orang tu. No? Baik. Adakah satu hadis dalam Syama'il Muhammadiyah diriwayatkan bagaimana satu malam Nabi keluar di luar kebiasaan. Nabi keluar daripada luar kebiasaan waktu Nabi keluar. Nabi Nabi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia bertanya, wahai Abu Bakar, Nabi mana ni? Hadis sahih dalam Imam Tirmizi riwayat. Imam Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, saja nak mai jumpa Rasulullah on the way. Padahal Sayyidina Abu Bakar ni dia malu. Dia jaga adab. Malu. Padahal waktu tu selalunya Nabi rehat di rumah dan sahabat-sahabat dia akan rehat di rumah. Tapi dia keluar. Rasulullah keluar. Jalan seorang berselisih dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi tanya, Abu Bakar, Nabi mana ni? Jarang keluar time-time ni. Maka dia kata, itulah Nabi dah saja teringat kat Rasulullah, nak pergi tengok Nabi lah. Ingat Nabi rumah Rasulullah lah. Dia kata lagu tu, tak apa, jom kita berjalan. Nampak? Padahal dalam hati tu ada cerita tu. Sambung jalan 3-4 langkah, selisih pula dengan Sayyidina Umar. Umar pun keluar juga ni. Jarang jumpa Umar time-time ni. Waktu time-time ni banyakkan kita berehat di rumah. Umar, main mana ni? Pasal apa keluar ni? Apa jumpa Sayyidina Umar? Lapar Rasulullah. Abang terus. Rasulullah, lapar. Saya keluar ni tak ada kes pada kes, saya lapar, saya dahaga. Jom. Umar kata, Rasulullah lapar. Abang mengadu kat Nabi, lapar. Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Sama, aku keluar kes tu juga. Kekasih Allah yang dijamin semuanya untuknya, Tuhan tawarkan segalanya untuk Nabi. Tetapi Nabi pernah merasakan fasa itu tuan-tuan dalam hidup dia. Kita dalam hidup tak pernah rasa lapar langsung pun risau juga. No? Pernah Ustaz bulan puasa tak boleh kira. Hari-hari biasa. Tadi tuan-tuan saya pergi ziarah Cak Nah. Bawa 3 orang 4. Siapa yang cikgu sini pun tahu lah program ziarah Cak Nah ni, KPM-nya program. Kita kena pergi melawat anak murid di rumah mereka. Tak kisah murid pandai ke, murid tak pandai ke, murid kaya ke, murid miskin ke, jadi kita pergi ziarah. Untuk fasa pertama ni saya susun kita cari murid-murid yang kita target dia baik tetapi dia susah. Pergi satu rumah pelajar ni, tak sangka lah susah sangat. Dia ingat susah biasa-biasa je. Sampai rumah dia tu dijunjung dalam tu.
Mak dia tunggu di atas motor, saya mak dah nak keluar pergi ambil adik dia balik sekolah kot. Muda lagi mak dah 40-an. Saya pun tegur lakak apa abang semua kan. Dia sembang dengan saya, dia tengok kot lain. Rupanya dia beritahu, cikgu dia kata, ustaz, mata saya belah kiri ni tak nampak dah ni. 95% tak nampak dah. Nampak 5% dah. Belah ni elok sampai belah ni tak nampak. Dan belah kiri ni kaki ni sampai jadi tak rasa apa ni. Sakit dia kecil mana. Dia ni kok Nabi mana? Nak pergi start, nak pergi ambil adik dia pula balik tadika ke apa tak tahu. Allah, saya dengar contoh tu saya jadi macam suami dia bawa lori ais. Anak ada 7 orang. Saya kata ya Allah, macam mana dia tekak nak bawa motor lagu mana mata sebelah nampak sebelah tak nampak ni. Lagu mana dia kata kan? Hidup. Umumnya ramai orang susah tuan. Mata ni bila kita kena uji dengan mata ni tak tahu nak kata lagu mana no. Manusia ni Allah Ta'ala uji apa? Kita terlekat cabai. Bukan kata cabai, kulit cabai sikit kat celah gigi. Selesa dah duduk. Tak selesa lah. Lagi tak bawa keluar, lagi tu tak boleh tidur. Lagi duduk ada di tak tahu duduk ni. Kan? Orang kata apa? Cari dengan lidah jumpa. Cari dengan jari tak jumpa. Kan? Ada. Tak ada. Kan? Baru biji cabai sikit. Ni macam mana lah mata sebelah nampak, sebelah tak nampak tuan-tuan. Pak mentua saya biasa rasa. Dia kata belah ni dia nampak lagu terkalih. Tak tahulah mungkin sebab dia punya iris ke retina, saya tak tahulah perkataan-perkataan medical ni kan. Kan ada iris, retina, pupil kan. Tapi belah sini dia nampak terkalih. Belah sini dia nampak elok. Lagi pening tuan-tuan. Sampai kena pakai spek sebelah ni macam Jack Sparrow kan. Lawak agaklah tapi pak mentua sendirilah kan. Tapi bila dia cerita kat saya pengalaman tu, saya kata macam mana habis sampai sebelah ni kelih kot ni, sebelah kelih kot ni. Ya. Macam mana hebat lah. Bila alhamdulillah lah doktor buat fluid apa tak tahu jadi balance balik. Macam tu bukan dia terkalih mata tu, nampak dia terkalih. Mata tak terkalih nampak tu. Memang kalau kita baca dalam biologi, image yang mind tu memang terkalih kan. Ada something kat sini yang kalih dia balik kan. Saya ingat biologi dekat tempat dulu yang mengalihkan dia balik tu. Tapi hebatlah no. Itu nak abang macam mana? Orang diuji dengan pelbagai cara dan keadaan. Nabi merasakan kelaparan itu. Maka bincanglah. Maka Nabi kata jom kita pergi rumah seorang sahabat ni. Pergi rumah dia. Rumah dia tak ada. Isteri dia kata ya Rasulullah suami tak ada di kebun kan. Maka Nabi kata tak apa. Nabi pun pergi di kebun. Dia tengok Nabi mai, dia tahu dah. Mungkin Nabi lapang. Maka dia suruh dia hampakkan permaidani lah satu hamparan, suruh Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maka dia pergi ambil kurma-kurma yang terbaik ni dengan tangkai-tangkai bawa mai kat Nabi. Maka Nabi kata awak hantar kelas dulu. Kelas ni soalan Nabi ni bukan Nabi suruh kelas ni pasal Nabi belagak ke, bukan. Nabi nak beritahu apa? Tak payahlah bawa mai dengan tangkai-tangkai. Kami tak memilih bawa mai hak lama-lama pun tak apa lah. Janji habuan lapik perut dia. Tapi dia tidak, Rasulullah. Saya bawa mai dengan tangkai. Rasulullah pilihlah sendiri nak jenis lagu mana. Nak jenis basah ke, nak jenis kering ke, nak jenis apa, ambil lah ya Rasulullah. Dan Nabi kata tak apa, tak payah susah-susah lah. Hak mana dah kutip dah bawa mai sudah lah. Kan? Dah. Dia pergi ambil hak baru, hak fresh. Betul lah. Maka dan Nabi duduk makan tu, dia pergi ambil pula ayam ais. Memang dalam sirah kita akan jumpa ada ais. Ayam ais ni cara dia bersimpan tu adalah bagi jadi dia sejuk tu. Orang yang ada simpan ayam ais ni dia kaya, dia memang kaya. Ya, maka jamu bagi Nabi makan rasa yang sejuk kan. Satu nikmat lah dapat entertain Nabi itu anugerah untuk dia. Tapi nak beritahu Nabi kita kekasih Allah, dia pernah merasakan pengalaman macam tu. Maka dia rapat dengan rakyat, umat lah, tapi same time rakyat juga lah kan. Dia rapat, dia merasa sakit orang, sakit dia, lapang orang, lapang baginda dia merasainya. Pasal tu bila Nabi tak ada di Madinah, Nabi wafat, seluruh Madinah bergegar dengan tangisan kerana kehilangan seorang manusia yang dicintai kaum lelaki, kaum wanita, kaum anak kecil, kaum ibu, tumbuhan dan juga binatang. Islam dan juga bukan Islam. Dicintai dan dikasihi. Nah, hebat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana Nabi entertain Yazid Al-Bakri ni. Apa siapa cerita tu habanglah kongsi. Padahal Nabi tahu dah. Maka dia cerita, okey, maka aku pun bercerita, aku pun berkata dalam dia kata, sesungguhnya ketika kaum Ad berada dalam keadaan tertekan akibat kemarau dan krisis yang berpanjangan, iaitu kemarau. Kita dah bincang dah di ni tu, tapi ni riwayat yang lain. Tapi cerita yang sama saja. Mereka mengutus utusan yang dipimpin oleh seseorang yang dikenali dengan nama Qail. Kemudian dia berjalan berjumpa dengan Muawiyah bin Bakar. Dia lalu menetap di tempatnya selama sebulan. Okey, cerita ni saya nak beri detail sikit.
Depa lantik seorang lelaki nama Qail, iaitu antara yang paling warak. Qail ni penyembah berhala lah, tapi penyembah berhala yang paling khusyuk sekali kot. Depa anggap macam tu, maka bagi duit, dia memilih 70 orang. Dan setengah lain kata 7 orang, tak apalah. Pilih beberapa orang yang soleh dalam sudut pandang depa. Pi saat di Mekah, doa Ustaz kat kami. Ni duit, ni bekalan, pi doa Ustaz. Maknanya dalam konteks itu, untuk syarah hari ni, wakil rakyat lah. Duit kami, hang wakil kami, pi doa Ustaz. Pi fight, pi doa, pi minta bantuan kepada Tuhan. Maka depa pun bersiap, depa pi. Bila depa pi tuan-tuan, ketua Daqail sampai dekat satu perkampungan berhampiran Mekah, tak masuk Mekah lagi. Perkampungan ini didiami oleh dalam syarah hadis sebut keturunan Sam, anak-anak Sam ni. Sam, Ham, Yafiz, anak-anak Sam ni. Maka ketua di sana iaitu Muawiyah bin Bakar. Maka depa ni orang baik-baik, maka depa jamulah rombongan Qail ni mai. Bila jamu tuan-tuan, jadi lagu mana? Tak mau balik. Jadi lagu tu pula dah. Dalam syarah cerita, puak-puak Qail dengan geng-geng menteri kabinet ni, 70 orang ni, depa jamu khamar masa tu, arak. Kemudian ada hiburan, perempuan menari apa semua ni, ada jamu kuih bawah sikit. Depa jadi seronok, depa ralik tang tu sebulan. Sebulan terus tuan-tuan, ni bukan cerita sehari dua. Sebulan hari-hari mangkit minum arak, tengok perempuan menari, makan segala kambing golek apa. Depa sampai lupa depa punya tanggungjawab tu. Yang rakyat lantik depa hari tu ni bukan politik ni, saya nak bagi tahu konteks hari ni. Yang kaum Ad lantik depa ni, pilih depa ni untuk pi buat our mission ni. Bila depa dilimpahkan depan depa kesenangan, depa lupa matlamat depa yang kami nak pergi ke Mekah untuk doa ni. Dia lupa. Sebab ghalib dengan hiburan tu, ghalib dengan khamar, ghalib dengan dengan makanan sedap-sedap sebulan. Sampai dalam syarah cerita Muawiyah bin Bakar ni, sampai dia aku nak abang lagu mana ni. Ada lah tentang panggil situasi macam tu. Ada. Orang main rumah kita tak mau balik. Takkan kita nak suruh balik? Kita sampai nak abang lagu mana ni, nak abang lagu mana ni. Betul tak tuan-tuan? Pernah berlaku tak? Semua pernah rasa. Betul tak? Lepas tu dia kata, kacau hang dah ni. Takkan kita nak kata kacau. Kita kata apa? Tak kacau, hang mana kacau. Duduk dulu. Dah nanti baliklah. Aku kerja awal ni kan. Tapi dah. Orang Melayu ni bagus. Tak kacau, duduk dulu. Sekali lagi member kata, ataupun adik-beradik kata, tu lah, nak kena balik kan ni. Kita kan kata apa selalunya? Selalunya orang kata macam ni, balik pagi duduk dulu. Padahal nak suruh balik lah. Tapi adab Melayu tu. Dia tak kata, nak balik kan ni? Elok tu. Tak. Dia tak tahu, duduk dulu. Tak apa lah, saya free lah. Padahal dia duduk kalut. Muawiyah bin Bakar ni macam tu lah. Nak suruh balik nampak kasar. Tetamu, Arab kan muliakan tetamu. Tapi tak suruh balik sebulan dah duduk tang ni. Kan? Mereka ni ada kerja lain, tapi main duduk melengung tang ni, duduk tengok hiburan, minum arak dan sebagainya, jadi ghalib pula dah. Sampai Muawiyah bin Bakar tak tahu nak buat apa dah. Dalam syarah sebut, dia upah seorang perempuan. Perempuan hidup menari itulah. Dia karang satu syair. Yang ni kalau yang bersih Arab ni ada syair tu. Ya. Yang di penterjemah ni dia tak bagi syair tu. Tapi saya tengok yang Arab tu dia bagi syair tu. Tapi syair ni kena orang pandai lah baca. Syair tu, perempuan itu sambil menari, duk baca syair tu macam unsur-unsur perli. Unsur perli suruh pergi balik lah macam tu lah. Kan? Tuan-tuan tengok nak gambar Alibaba punya lapuk. Kan? Yang Piramli menyanyi lagu tu kan. Kemudian dia kata kalau dia tiup ni sekali lagi, penyamun 40 orang kena masuk serang rumah Kasim Baba kan. Tapi bila Kasim Baba menyanyi, Ali Baba, yang belakang pakat sambut kan. Kat dalam menari beh. Maka apa kata Piramli? Celaka punya penyamun kan. Syair tu maknanya lirik ini adalah something, message nak beritahu do something. Ini tradisi orang Arab. Dalam syair itu dia ada sindiran dia. Dulu tak apa, saya cerita ni sikit, info sikit. Penulis lirik di Malaysia, mereka sentiasa ada mesej-mesej tersurat dalam syair, dalam lagu. Tuan-tuan mesti kenal seorang lelaki nama Zubair Ali. Seorang penyanyi-penyajak yang lagu dia macam balada seorang gadis kecil. Lagu-lagu lama lah. Kemudian lagu tentang ketuhanan banyak dia buat. Kemudian yang ni mungkin tuan-tuan tak kenal, tapi saya kenal. Ziana Zain ada satu lagu, saya tak tahu penulis lirik dia siapa. Lagu tu yang
Putus terpaksa tu. Seringkali kau menolak, kau menepis tiap persoalan. Oh, lagu Janazin dalam surau ni. Lagu tu bila anak muda dengar, oh ni layan, ni cerita pasal suami curang lah. Ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanku kan. Dapat panjang lirik tu, tapi nak bagi tahu apa? Tuan-tuan balik rumah, buka internet, tuan-tuan type lirik lagu tu, tuan-tuan tengok, tuan-tuan perembang balik. Dia cerita pasal apa sebenarnya? Bila balik rumah, isteri tanya, "Abang buat apa bang?" "Ni tengok Zainazin." "Hei, apa balik kuliah tengok Zainazin?" "Ustaz suruh." Merapu dah ustaz tu. Dah, kita tengok lirik dia. Lagu tu dia cerita pasal rungutan seorang isteri terhadap suami dia yang menagih dada. Bukan pasal kekasih. Tengok balik lirik dia. Walaupun kita duk menyanyi dengan penuh perasaan, Siti Nurdana menyanyi teriak, tak ada tu cerita pasal laki dia isap dada. Dia tak tahan lah, dia kata, "Sudah puas." Apa? Saya tak ingat lah lagu tu lah. "Ku memohon doa agar kau berubah, berpaling membentuk impian hidup kita," kan. Tapi tak mau berubah juga. Bukan perempuan lain, dada. Sebab tu dia kata laki dia ni berfantasi sesuatu yang terlarang menjadi teman hidupmu selain aku. Dada, tuan-tuan baca balik. Maknanya kekreativitian ahli seni dulu tu ada lagi dalam kalangan Melayu. Tapi hari ni dah kurang dah. Hari ni dia main lirik pun dah tak apa-apa, saya tak pernah layan dah lah ni. Pasal dia too strict kan. Dari dulu tidak. Dulu dia dengan kelembutan dia, dengan tuan-tuan tengoklah lagu-lagu dulu kan. Bahkan lagu-lagu patriotik dulu sedap. Bahtera Merdeka kan. Lagu-lagu patriotik dulu macam sejahtera Malaysia ku sejahtera. Dia lembut, puji dan syukur pada ilahi. Sedap. Tapi lagu-lagu lah, lagu patriotik lah ni, dia jadi macam, dia nak jadi rap, dia nak jadi, lepas tu dia keluar berkeliling. Budak-budak kena menyanyi kat perhimpunan. Nak menyanyi lagu mana? Bukan rentak patriotik, dia rentak rap. Kami pun termenung. Macam mana nak nyanyi lagu ni kat perhimpunan? Ni sahabat sujud walaupun dia rakam tak apalah. Geram kadang-kadang. Orang atas buat arahan, dia tak fikir ni bawah. Lagu tu rentak apalah Malaysia ku, benda dulu, oh Malaysia ku tu lah. Keluar berkeliling ni suruh menyanyi dalam perhimpunan. Kita apa fikir macam mana nak menyanyi rentak rap macam ni di perhimpunan. Dia dah tuan-tuan, siapa cikgu dia tahu lah. La ilaha illallah. Kalau lah zaman dulu punya patriotik padan lah Bahtera Merdeka kau ada lah nada patriotik tu, kurang-kurang Jalur Gemilang punya lagu ataupun lagu apa Jalur Gemilang adalah rentak patriotik tu kan. Boleh lah nak berdiri tegak kan, Jalur Gemilang okey lagi lah. Ini tiba-tiba dia main ala lagu Malaysia ku pemenda tu yang oyeh semua tu. Takkan budak-budak perhimpunan nak oyeh macam tu. Kita pun didik budak-budak suruh buat akhlak, tiba-tiba main arahan daripada atas suruh nyanyi lagu-lagu tu. Pening tuan-tuan. Kesenian makin hilang. Satu-satu kue diangkat, no? Itu di bidang seni lah. Tapi di bidang agama pun lagi banyak lah tuan-tuan. Faraid dan sebagainya, berapa banyak hukum yang terangkat dah. Yang kita hilang ulama. Hilang satu orang ulama, dia bukan hilang saja tu, hilang dengan ilmu dia sekali. Hilang dengan ilmu dia sekali. Sebab tu hari ni kita kena didik anak-anak kita belajar komputer, belajar internet, belajar sistem coding, algoritma dan sebagainya, agar masukkan semua dalam tu kita ada simpanan. Jadi apa-apa esok, lepas tu USM buat, UiTM buat, sistem kalkulator faraid. Jadi apa-apa kita ada juga. Tapi janganlah memandang sistem tu sampai kita tinggal ulama. Tapi kena do something dah. Hari ni kena buat dah coding sistem fiqh. Banyak dah orang buat sekarang, tapi kena perbanyakkan lagi. Alhamdulillah hari ni penuntut agama ni pada maktabah Syamilah kan, key in saja dia keluar segala hukum, segala takhris dan sebagainya. Dia format macam enjin Google. Tapi nak kena advance lagi, banyak lagi persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan yang menarik. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak buka minda tuan-tuan malam ni. Tak apalah, kita berbincangan sikit malam ni. Utusan Malaysia jatuh selepas PH naik. Sebab PH kan, sebab bukan PH saya tak tahulah. BP kat depan lah tu kerja orang politik, tapi dia jatuh. Sekarang bila yang satu lagi naik balik, PN kan, Pemufakatan Nasional, PN. Saya tak tahulah, saya tak jumpa lagi. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan beritahu saya. Apa jadi kat utusan ni? Akhbar dia masih ada lagi tak? Jual lagi tak? Di kedai-kedai ke akhbar tu tak ada dah? Utusan Malaysia tu tak ada tu ya? Ada lagi? Oh ada lagi, saya silap kan. Utusan Malaysia masih ada jual, masih ditulis ya? Saya tahu sekarang tu dia jatuh dah.
Saya pun memang tak pernah beli utusan sebelum ni. Dah kita tahu no. Dia beli syarikat tu, tapi akhbar tu. Dia beli syarikat kepada utusan tu kan. Tapi surat khabar tu ada lagi. Tak tahu nak kata no. Ada lagi Tak ada dah. Ni kan dah naik balik dah. Saya cadangkan akhbar utusan tu, jangan bagi kat UMNO, jangan bagi kat PH, jangan bagi kat siapa. Bagi kat umat. Kita buat dalam dunia for the first time akhbar wakaf. Duit wakaf, kita beli akhbar tu, buat tu balik. Dan kita hire betul-betul wartawan yang tidak ada kecenderungan politik, yang di dalamnya orang kita akan beli support utusan itu. Dia pasal utusan itu, kalau kita baca sejarah dia memang lidah kita lah. Dia ada nilai sentimental tu. Tapi bila orang politik masuk, dia jadi orang pakat meluat dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni bila kita dah bangkit balik, tak payah ambil kat UMNO, tak payah ambil kat PH, mai kat kita umat Islam. Kita dengan duit wakaf, kita jadikan akhbar dalam dunia, akhbar wakaf. Dengan duit yang cukup, kita hire wartawan, tulis yang betul-betul adil. Dalam itu boleh masukkan artikel agama, dalam itu boleh masukkan iklan-iklan perniagaan percuma. Jangan masukkan 4D ni mereka, tak mahu kan. Dan orang pun akan beli untuk membacanya, dapat ilmu, dapat perkongsian, jadual kuliah. Allah, hebat tuan-tuan. Tu terfikir dalam kepala, buat surat khabar wakaf. Nak buat baru payah dah. Ambil utusan tu. Saja cerita bila dia rakam, ikut-ikut dia orang tengok kan. Orang boleh fikir tu. Akhbar wakaf. First in the world lah kita buat kan. Sajalah merepek tak merepek lah. No, idea bincang ambil lah. Insya-Allah. Mana tahu dalam ni ada tokey-tokey besar lah. Dia sambunglah no. Baik. Tengoklah saya sambunglah. Kemudian dia berjalan berjumpa dengan Muawiyah bin Bakar. Dia lalu menetap di tempatnya selama sebulan dengan diberi minum khamar dan dihibur dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Cerita tu sama macam cerita tadi tu lah, cerita sebelum ni tu. Sampailah wanita tu bagi syair. Perli baru dia tersedak, dia keluar daripada tempat itu, pergi di Mekah doa, yang dapat dengar suara suruh pilih 3 warna awan. Yang dia akhirnya dia pilih sahaban sauda, awan warna hitam kan. Itu kita dah bincang dah bulan lepas. Kan kita dah bincang dah itu kan, saya nak sambung lah, saya nak skip yang ni lah. Okey. Cuma kata Ibnu Katsir bawah ni, kita tengok perenggan yang second lah tu, demikianlah hadis yang berkaitan dengan kisah ini, yang diangkat yang tidak hanya oleh seorang mufassir dalam memberikan penafsiran kisah ini. Itu manhaj dia. Bila kita baca kitab ulama dulu, kita nak tengok apa manhaj dia, apa pemikiran dia, apa metodologi dia. Rupanya dia nak bagi tahu dalam ni, yang aku buat main cerita kaum Ad dapat awan 3 suruh pilih satu tu, bukan aku reka. Ni ada hadis ni. Tak cukup hadis ni, ini ada hadis nombor 2. Maknanya itu tujuan Ibnu Katsir buat main 3-4 versi cerita. Itu cara dia. Baik, kita sambung terus. Maka soal seterusnya, tengok bawah teruslah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara fi yaumin naqsim mustamir." Surah Al-Qamar ayat 19. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kuat, yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus. Okey, cerita dalam tafsir tuan-tuan, bagaimana bila angin tu mai, dia ada 2 kan. Rihan sara dengan rihun aqim. 2 jenis angin yang mai kat depa. Sara ni bila dia mai, cerita dalam riwayat, dalam syarah bagaimana makna sara ni, dia mai dia tolak lagu tu, dia lambung naik atas. Bila jatuh tu bukan dia biar graviti tarik, dia sendiri hempak. Maknanya angin tu tak lepas dia, tu soro-soro. Dia tolak naik, dia hempak pula. Dan bila jatuh tu dalam riwayat sebut, dia jatuh mesti Tuhan buat angin tu pastikan dia jatuh kepala dulu. Kalau dia terbang lagu tu, dia jatuh kaki dulu, angin tu akan pusing bagi kepala dulu. Kok mana pun yang naik, terjungkit naik atas, dia jatuh mesti kepala dulu. Dan punya kuat angin tu tolak, bila dia jatuh, kepala pak itu putih, kepala dia bertengkok. Putih. Sebut dalam ni, kita tengok. Maksudnya, yang mereka disamakan dengan batang-batang pokok kurma. Ni dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Haqqah. Tuhan kata apa? Kaum Ad itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka itu tunggul-tunggul pokok kurma yang telah kosong. Tunggui pokok kurma kosong macam tuan-tuan pi di tepi-tepi pantai, tunggui pokoknya yang atas tu tak ada dah, tinggal tunggui saja. Atas tu macam kepala, tak ada dah, tinggal badan saja. Macam tu lah.
Ulama tafsirkan kata, dia jatuh lagu tu, kepala tu tak ada dah, tinggal batang badan saja. Lagu tu dia terkepok, kepala terkeluar tu, punya kuat. Bukan dia jadi terherak dah, terkeluar tu, lagu mana punya kuat, tak tahu nak bayang. Nah, Ibnu Katsir kata apa? Disamakan dengan batang-batang pokok kurma yang tidak berkepala. Yang demikian disebabkan kerana angin tersebut datang menyambar setiap orang, every single person, setiap seorang tak terlepas. Lalu membawanya terbang ke udara, kemudian dihempaskannya dengan keadaan terjungkir kepalanya mengenai tanah terlebih dahulu hingga terpisah dari tubuhnya yang tinggal hanyalah badan tanpa kepala. Bukan saya reka, ni tu saya sebut. Terkeluar kepala. Macam mana tuan-tuan tak boleh bayang? No? Angin apa? Angin soro-soro nama dia. No? Tak mai dah kot, tak tahu. Kalau mai pula, soro-soro sifat dia apa? Dia congkeh naik atas, dia dah turun bawah balik. Ada dalam dunia hari ni angin yang macam tu. Ada kot, saya tak pandai sangat geografi. Tapi saya rasa ada kot yang dia congkeh naik, dia hempas turun balik. Maksudnya angin pun banyak jenis kan. Bukan bidang kita tak pandai kata lah. Tapi kalau orang geografi dia tahu ada pasal angin ni banyak jenis. Baik. Kemudian firman Allah Taala tadi tu, rihan soro-soro fi yaumin naqsim mustamir. Yaumin naqsim mustamir, sesungguhnya telah kami hembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang. Dia terjemah rihan soro-soro, angin sangat kencang. Tetapi rihan soro-soro ini adalah istilah khusus. Rihan soro-soro. Ribut soro-soro. Pada hari-hari yang terus menerus, iaitu pada hari nahas yang menimpa mereka. Azab Allah Ta'ala menimpa mereka secara terus menerus, non-stop, tanpa pernah terputus walaupun sekejap. Angin ribut yang mai itu ni, dia main saat-saat dia rehat, dia main sepui-sepui. Ni tidak, dia non-stop, bayangkan. Baik. Orang yang berpendapat bahawa hari nahas yang terus menerus itu ialah hari Rabu. Kan ada dulu pendapat yang kata hari Rabu ni hari sial. Tuan ingat tak? Tahun 2000 berapa yang pilihan raya nak buat hari Rabu. Betul ada satu parti kita jangan buat hari Rabu kerana hari Rabu tu hari sial. Saya ingat, saya baca. Dibincang. Kepercayaan terhadap kesialan hari Rabu ni memang ada dalam setiap tamadun. Hari Rabu tak boleh buat ni, hari Rabu tak boleh buat ni, ada. Ibnu Katsir kata apa? Orang yang berpendapat bahawa hari nahas yang terus menerus itu ialah pada hari Rabu merupakan satu kesalahan yang bertentangan dengan Quran. Tetapi adakah semua benda? Tak. Ini dalam bab kisah Nabi Hud saja. Kerana firman Allah, kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka itu dalam beberapa hari yang sial. Tuhan sebut beberapa hari yang sial. Lalu dia kata hari Rabu. Adakah Rabu itu sial? Dia berbincang yang tu. Dia pakai logik macam tu. Baik. Kemudian Ibnu Katsir terang. Adalah telah maklum bahawa angin itu berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Bila dikatakan 8 hari, bermaksud apa? Tidak ada satu hari pun yang terlepas. Sebab angin itu 8 hari. Tak ada hari yang exceptional, tak ada. Semua hari terlibat. Kalaulah dikira sial, maka ke-88 tu sial lah. Ibnu Katsir kata macam tu. Kalau hampa kata ribut tu hari Rabu tu jadi sial, sebab tu Quran sebut, Allah Ta'ala sebut hari ribut tu hari sial, maka untuk apa nak teka hari apa hari yang sial? Tak boleh, sebab 88 hari terlibat. Maksudnya 7 dalam seminggu tu terlibat, usbuk tu terlibat. Okey. Apabila kesialan itu secara substansial melekat pada hari itu, maka berarti 7 hari semuanya merupakan hari sial. Kalau macam tu dia kata semua dikira sial lah. Kalau nak ambil logik macam tu, kalau hari yang jadi bala adalah hari sial, maka semua hari jadi hari sial lah dia kata. Maknanya Ibnu Katsir punya pendapat, jangan pegang kepercayaan macam tu, melainkan unless ada dalil. Unless ada dalil. Tidak, jangan pegang. Pasal bahaya kepercayaan tentang sial menyial ni. No? Ada hadis yang Nabi kata apa? Amkinat tayri awqaruha. Tinggalkan burung di sarangnya. Nak beritahu dulu orang Arab, setiap kali keluar dia akan lepas burung. Kalau burung pergi kanan, dia sambung perjalanan. Kalau burung pergi kiri ataupun patah balik, dia tak jadi, dia duduk rumah. Pasal bagi dia ada sial. Kita nak pergi Minang nak darah, keluar kereta ada bewak melintah. Kita kata apa? Oh sial, tak jadi ya. Jangan percaya macam tu. Dia Nabi tak bagi. No? Baik. Kemudian ada hadis la aqra fil Islam. Imam Ahmad menjelaskan hadis tu. Aqra ni jangan
Jangan kasih, kataan Al-Quran kasih untuk faham kan. Dia kemudian sebenarnya hadis itu bukan nak cerita dengan kasih, nak beritahu dulu bila ada orang alim mati dalam kaum jahiliah, orang soleh dalam kalangan depa lah, soleh di sudut depa tu lah. Bila mati ditanam, depa akan sembelih ayam atas kubur orang tu. Jadi ayam tu jadi berkat. Maka bila Islam halang perbuatan itu, tak boleh. Imam Ahmad tolong huraikan balik hadis tu. Sebab bila orang ambil hadis tu literal, jangan kasih dalam Islam. Macam mana kasih? Al Quran ni maksudnya kasih atas kubur begitu lah. Tapi satu perbincangan yang qarib, yang menarik juga perbincangan tu. Baik. Okey, saya sambung lah. Pendapat yang demikian ini tidak ada seorang pun yang mengatakannya, tetapi yang dimaksudkan hari-hari itu tidak lain hanyalah bagi mereka. Baik. Firman Allah, wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal aqim, dan juga pada kisah Ad itu kami kirimkan mereka angin yang membinasakan. Saya nak sebut pasal hari. Bagaimana ustaz kepercayaan dengan mati hari Jumaat? Betul tak? Adakah mati hari Jumaat terlepas daripada azab? Seperti mana yang disebut? Saya buat main buku guru saya lah, lecturer saya lah, Dr. Omar Muhammad Nur. Kena tanya orang yang pakar lah. Dia buat main hadis tu. Boleh lah saya baca sikit. Kita dah alalang kita main bab hari ni, kita bincang pasal hari jugalah. Baik. Jika kita merujuk kata Dr. Omar, kita akan temui beberapa riwayat hadis yang menceritakan tentang benda ni, tentang kepercayaan kalau mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat terlepas azab kubur. Okey, baik. Ada beberapa jalur sanad. Di sini kata Dr. Omar ada dua jalan. Yang pertama, jalan nombor 1 diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sa'id daripada Abu Qabil daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau tuan-tuan ingat nama ni, Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa? Anak Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As terkenal dengan cerita apa? Cerita yang dia tak layan bini dia. Dia puasa tak mau buka, yang dia ibadat sungguh-sungguh tu. Dia lah anak Amr bin Al-As, Abdullah. Nanti bila dia menjelang nak mati, dia rasa dia rasa selesai sikitlah. Baik. Hadis tu bunyi macam ni. Kata Nabi, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah waqiya fitnatul qabr. Sesiapa yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, maka ia akan terpelihara daripada azab kubur. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, hadis nombor 6646. Baik. Maka Imam Daruqutni, alim dalam membicarakan tentang status hadis ni, pakar bab ilal kan, berkata dalam kitab Al-Afrad, kitab Al-Afrad ni maksudnya kitab tafarrud. Apa saya cerita itu. Bertafarrud dalam hadis ini Muawiyah bin Sa'id. Termasuk kata Daruqutni, hadis ni memang diriwayatkan, tetapi Muawiyah bin Sa'id tu dia pi riwayat cara macam ni, dia seorang yang riwayat. Abu Qabil ni ramai anak murid lain, tapi yang riwayat macam yang tadi ni dia seorang je, tafarrud, dia berseorangan. Okey, baik. Satu, maksudnya dia tak jadi kuat, dia tak jadi mahfuz ataupun masyhur. Baik, yang kedua, ni sanad yang kedua pula Tadi yang macam tu. Siapa mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat, dia terpelihara pada azab kubur. Satu. Ini yang ni pula Ni orang lain pula. Oleh Hisham bin Sa'id daripada Sa'id bin Abi Hilal daripada Rabi'ah bin Saif daripada Abdullah bin Amr, Nabi bersabda. Okey. Ma min muslim yamut yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seseorang muslim itu yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, melainkan Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada azab kubur. Ini dalam Sunan Tirmizi. Yang Tirmizi riwayat pula. Tapi dalam jalur yang lain bunyi macam lain. Tetapi kata Imam Tirmizi, hadis ini gharib kerana sanadnya tidak bersambung. Rabi'ah bin Saif meriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Al-Hubuli daripada Abdullah bin Amr, kami tidak mengetahui Rabi'ah bin Saif pernah mendengar daripada Abdullah bin Amr. Maknanya technical part lah, saya nak bagi secara mudah. Hadis ni ada masalah sikit dekat bila an dia bagi mu'an-anah. So A ambil pada B, B ambil pada C, C ambil pada D, gitu kan. Bila B ambil pada C ni, dia tengok rekod, B ni tak pernah jumpa C. Macam mana dia ambil kat C ni?
So dia kacau status sikit lah. Okey, tetapi tengok orang Mu'tadil dia urai macam mana. Okey. Maka tapi dia tak menjadikan dia palsu lah. Dia bukan palsu. Saya kena bagi clear, dia bukan palsu. Cuma dia sekadar apa? Dia sekadar disebut sebagai baik. Saya menyimpulkan bahawa hadis ini lemah. Dia bukan jadi palsu atau tidak. Kesimpulan ini telah menjadikan pegangan. Kesimpulan ini juga menjadi pegangan ramai ahli hadis terdahulu. Baik. Okey, termasuklah Al-Bukhari dalam sahihnya. Okey, bahkan setengah para hadis mengatakan darjatnya syiddatul dhaf, sangat lemah. Okey. Satu poin saya dia bukan macam mana. Sebenarnya dalam lemah, sebenarnya palsu pun duduk dalam lemah juga, tapi nanti di technical part jadi pening pula. Tapi nak bagi tahu apa poin dia yang penting dia? Kalaulah dia orang soleh, dia mati hari apa pun dapatlah kemuliaan. Itu poin dia. Itu poin saya. Yang technical part tadi tak apa, jangan susah hati. Tapi poin saya adalah kenapa ulama bincang ini, kerana takut orang ada pemahaman mati ni confirm baik. Katakanlah dia itu memang jahat sungguh-sungguh ni, dunia tahu dia jahat, memang terbukti dia jahat, tiba-tiba hari Jumaat dia pergi bunuh diri. Mati hari Jumaat. Kita tengok dia mati hari Jumaat, Tuhan nak takdirkan dia. Kacau, takut ada pemahaman macam tu. Ataupun dia memang jahat, dia baca hadis ni dia ambil literal. Mati Jumaat tak kena azab, cantik. Dia pergi bunuh diri hari Jumaat. Dia sangka dia terlepas. Jadi pasal tu ulama hadis dia disiplin bab ni. Dia kena bincang. Pasal apa kami kena bincang? Orang kata kami ni tak habis-habis kacau orang. Bukan. Takut orang salah faham hadis tu. Takut orang salah faham. Bagaimana dengan orang tu, orang soleh, alim, hebat dia ni. Dia nak mati betul-betul tak dikira betul-betul nak mati dah hari Jumaat ni. Dia ni tok guru alim. Sakit nazak nak mati dah ni hari Jumaat. Tiba-tiba tak mati. Tunda Sabtu baru mati. Kita kata tok guru ni tak alim betul ni. Kalau dia alim dia mesti mati hari Jumaat. Takut ada orang fikir lagu tu. Maka sebab tu dia berbincang. Jangan ada kepercayaan macam tu. Baik, satu lagi Dr. Umar tambah. Jika hadis tadi itu tak sahih tentang kematian hari Jumaat, bagaimana pula dengan fadilat hari Isnin? Sebab Nabi wafat hari Isnin, kan? Kalau Jumaat tu tak sahih, okey tak apa. Isnin pula macam mana? Isnin kan Nabi lahir Isnin, Nabi wafat Isnin, Nabi hijrah Isnin. So, ada tak kelebihan Isnin? Dia tanya. Okey, nak cerita ke minggu depan ke hari ni? Bulan depan ke hari ni? Boleh tak sikit lagi? Kau macam mana? Panjang tak? Okay, pendek ya. Okey. Jika ada hari yang memiliki kelebihan, maka tentulah hari itu adalah hari Isnin. Kata doktor, kalaulah hari itu dinilai ada kelebihan tertentu, sudah tentulah hari Isnin. Sebab Nabi lahir hari Isnin, Nabi meninggal hari Isnin, kan? Imam Bukhari membuat sebuah bab dalam sahihnya. Rupanya dalam sahih Bukhari ada bab, iaitu yang bertajuk siapa yang mati pada hari Isnin. Ada bab khusus tentang orang yang mati pada hari Isnin. Lalu di dalamnya beliau menyebutkan riwayat Aisyah yang menceritakan kewafatan ayahandanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun meninggal hari Isnin juga. Okey. Aisyah berkata, aku masuk ke dalam bilik Abu Bakar. Beliau bertanya, berapa helai pakaian kamu kafankan Nabi? Aisyah menjawab, 3 helai kain putih sahuliah, tiada padanya gamis dan serban. Lalu Abu Bakar bertanya, hari ini hari apa? Jawab Aisyah, hari Isnin. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku berharap agar meninggal aku sebelum masuk waktu malam. Yang ini agar dia wafat hari Isnin juga. Okey, maka Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa dan dikebumikan sebelum subuh. Okey, hadis ini dalam Sahih Bukhari. Hadis nombor 1246, 64. Ibnu Al-Munayyir berkata, menentukan hari kematian, ini penting. Menentukan hari kematian di luar kuasa manusia, tetapi terbuka sebab-sebab untuk memperolehnya seperti meminta kepada Allah dengan memotivasi ingin mendapat keberkatan. Okey. Beliau menambah, agaknya hadis yang menyatakan kelebihan mati pada hari Jumaat itu tidak sahih di sisi Bukhari. Oleh sebab itu beliau hanya menyebutkan hadis yang memenuhi syaratnya dalam bab ini, lalu mengisyaratkan tarjih hadis ini ke atas hadis-hadis yang lain. Baik, ucapan ini siapa yang sebut? Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari.
Maknanya hadis tadi tu, meskipun setengah ulama kata tak kuat, setengah kata kuat. Baik. Cuma kesimpulan dia, jangan ada satu kefahaman khusus. Itu poin dia. Ya. Tapi kalau nak harap, boleh. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia harap mati hari Isnin sebab nak sama dengan Rasulullah. Itu saja. Tapi tak letakkan kepercayaan yang khusus. Tu okey. Okey. Maksud Islam ni dia sampai dia buka ruang lah untuk kita ni ada cerita kan, bukan ditutup terus. Kita jangan kita sampaikan mesej Islam sampai syadid terus, sampai tak boleh nak buat apa langsung ni, tak boleh nak berrekreasi langsung, tak ada lah. Sayyidina Abu Bakar sendiri tanya kan, hari apa wahai anak aku? Maka hari Isnin, dia teringat Rasulullah dulu wafat hari Isnin. Aku berharap dengan hari ni juga. Itu saja. Dia tidak ada satu fadilat khusus. Tapi kalau kita pun berharap macam tu, boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah. Cuma jangan letak satu kepercayaan khusus. Itu poin dia. Ya, alang-alang cerita pasal hari ni kan. InsyaAllah bulan depan saya nak sambung. Tadi kita bincang tentang angin rihan soro-soro kan, yang dia naik, dia tolak naik atas, dia terlangkup jatuh balik. Itu nama dia rihan soro-soro. Bulan depan dia memang satu lagi jenis angin, nama dia rihal aqim. Dua jenis angin inilah yang kena penduduk Ad. Satu rihan soro-soro, angin soro-soro. Satu rihal aqim, angin al-aqim. Okay. Kalau rihan soro-soro dia tolak daripada bawah naik atas jatuh balik. Rihal aqim ni dia ada apa nama dipanggil sebut sebagai tracker. Dia macam GPS. Ini bahasa moden lah. Sebab selepas kena rihan soro-soro ada yang lari. Dia masuk ke gunung-gunung sebab di dalam gunung ada rumah depa, kita cerita dulu, ingat tak? Angin tu cari sampai dapat, menyorok di gunung dan kubu. Dan kita akan bincang bulan depan insya-Allah bagaimana di Amerika Syarikat sekarang sedang ada satu movement. Bukan sedanglah, sebelum ni ada dah, tapi sekarang giat lagi. Movement setiap kejiranan depa ada kubu bawah tanah. Tuan-tuan pun tahu cerita ni saya rasa. Kalau siapa yang rajin baca, saya tengok Discovery Channel, memang di kejiranan di Israel dan Amerika sekarang giat sekarang kempen ada kubu bawah tanah. Setiap rumah-rumah mereka. Kenapa mereka buat? Pasal apa? Apa yang mereka nantikan? Apa yang mereka tahu? Apa yang mereka takuti? Bulan depan insya-Allah. Nak terkaitan dengan yang ni. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan boleh nak? 9-8 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa alamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فيلا ولا معنا ولا متبعونا شاقيا ولا مطلع ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.